Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Manchester United menang 2-0 ke atas pasukan Everton. Bournemouth seri 2 sama dengan pasukan Sheffield United. Crystal Palace seri 1 sama dengan pasukan Luton. Wolves menang 2-1 ke atas pasukan Fulham. Arsenal juga menang 2-1 ke atas pasukan Brentford. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Manchester United menang dengan 2 penalti. Manchester United bernasib baik selepas dihadapkan dengan 2 sepakan penalti di awal separuh masa pertama untuk memastikan 3 mata penuh adalah milik mereka ketika bertemu dengan pasukan bermasalah, iaitu pasukan Everton. Kedua sepakan penalti itu dihadapkan selepas Alejandro Garnacho dijatuhkan dalam kawasan penalti, hasil kesilapan daripada pemain Everton sendiri. Sepakan penalti pertama disempurnakan oleh Bruno Fernandes pada minit ke-12 dan sepakan penalti kedua berjaya disudahkan oleh Marcus Rashford pada minit ke-36. Perlawanan dilihat agak seimbang dengan kedua pasukan saling berbalas serangan dengan peluang terbaik diperoleh oleh pasukan Manchester United untuk menambah jaringan menerusi satu sepakan percuma yang diambil oleh kapten pasukan, iaitu Bruno Fernandes. Tetapi ketangkasan penjaga gol pasukan Everton atau Jordan Pickford telah menafikannya. Beberapa percubaan juga berjaya dilakukan oleh pasukan Everton, tetapi ia tidak cukup berbahaya dan beberapa daripadanya mudah untuk diselamatkan oleh Andre Onana. Manchester United kini semakin kukuh di tangga ke-6 Liga dengan mengumpul 47 mata. 3 mata di belakang pasukan Spurs yang setakat ini mengumpul 50 mata, tetapi berkelebihan dengan 2 perlawanan. United seterusnya akan bertemu dengan pasukan Liverpool dalam asis suku akhir Piala FA pada 17 Mac nanti. Crystal Palace gagal pamer tarikh di gelanggang sendiri. Crystal Palace yang pada ketika ini sudah berada di bawah pengurusan baru dilihat kurang berbisa dalam perlawanan pada malam tadi, apabila mereka hanya mencatatkan keputusan seri 1 sama dengan pasukan yang berada di kelompok 3 terbawah Liga, iaitu pasukan Luton. Walaupun seri, keputusan ini sudah cukup bermakna buat pasukan Luton yang masih berpeluang untuk keluar daripada kelompok 3 pasukan tercorot, sekaligus kekal beraksi di Liga Perdana Inggeris. Tuan rumah berjaya di depan menerusi Mateta seawal minit ke-11, hasil bantuan daripada Daniel Munoz. Pelbagai siri serangan yang dilakukan oleh pasukan Palace tetapi sentuhan penjudah yang kurang menjadi menyebabkan mereka kekal dengan kelebihan 1 gol sehingga tamat masa sebenar perlawanan. Coley Woodrow menjadi wirau buat pasukan Luton apabila dia berjaya menjadikan gol penyamaan pada masa kecederaan yang diberikan selama 6 minit untuk memastikan mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Kekecewaan jelas terpancar daripada riak wajah pengendali pasukan Palace, iaitu Oliver Glasner, dan dia sudah pasti mengenal pasti masalah yang sedang dihadapi oleh mereka pada ketika ini. Wolves garang di tempat sendiri. Pasukan Wolves yang turun beraksi di gelanggang sendiri pada malam tadi dalam misi untuk memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga dilihat berjaya melakukannya apabila mudah menewaskan pasukan Fulham 2-1. Kemenangan ini bagaimanapun disulami dengan mereka kehilangan 2 watak utama, iaitu Richard Belagard dan juga Pedro Neto akibat masalah kecederaan. Wolves bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-52 untuk Ryan Aït-Nouri meletakkan mereka di depan hasil bantuan daripada Totti Gomez. Gol kedua pasukan Wolves pula hadir tidak lama selepas itu apabila Tom Kearney tetapan bola ke gawang sendiri pada minit ke-67. Fulham yang semakin terdesak untuk menjadikan gol, mencuba pelbagai cara, tetapi ketumpulan barisan depan menyebabkan mereka kecewa dengan perlawanan ini. Gol Sagoti mereka berjaya dijadikan oleh Alex Iwobi pada minit akhir masa kecederaan yang diberikan. Keputusan kekal milik pasukan Wolves dengan kedudukan 2-1. Arsenal di tahta Liga. Kemenangan 2-1 pasukan Arsenal ke atas Brentford pada awal pagi tadi telah memberikan kelebihan kepada mereka untuk mendahului carta Liga Perdana Inggeris buat sementara waktu sebelum pertemuan epik antara pasukan Liverpool dan juga Manchester City akan berlangsung pada malam ini. Permulaan yang cukup baik buat anak buah Mikel Arteta untuk memastikan mereka berada di depan daripada awal permainan. Menerusi gol pertama yang dijadikan oleh Declan Rice yang mendadak masuk bola hantaran lintang daripada Ben White. Brentford kemudiannya berjaya menyamakan kembali kedudukan menerusi Yohan Wissa yang mudah menampak masuk bola hasil daripada kesilapan Ramsdale yang gagal mengeluarkan bola dengan lebih awal. Ramsdale kemudiannya membalas kembali kepercayaan Mikel Arteta apabila dia berjaya menepis kembali percubaan yang berbahaya daripada pasukan Brentford untuk memastikan kedudukan kekal 1 sama. Kai Havertz mencuri pasukan Arsenal apabila berjaya mendadak masuk hantaran lintang yang sekali lagi dilakukan oleh Ben White, sekaligus memastikan 3 mata berharga milik mereka pada awal pagi tadi. Ini merupakan kemenangan ke-8 Arsenal dalam perlawanan Liga secara berturut-turut dan misi seterusnya adalah mengalahkan pasukan Porto dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik yang akan berlangsung di Emirates pada 13 Mac nanti.
Kita lihat pula lain keputusan yang berlangsung di selatan Eropah. La Liga Spanyol, Valencia menang tipis 1-0 ke atas pasukan Getafe. Cadiz kejutkan pasukan Atletico Madrid 2-0. Granada tewas 3-2 kepada pasukan Sociedad. Girona menang 2-0 ke atas pasukan Osasuna. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Cagliari menang selesa 4-2 ke atas pasukan Salernitana. Sassuolo menang tipis 1-0 ke atas pasukan Frosinone. Bologna tewas 1-0 kepada pendahulu liga iaitu pasukan Inter Milan. Genoa tewas 3-2 kepada pasukan Monza. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Augsburg menang tipis 1-0 ke atas pasukan Heidenheim. Bayern Munich belasah pasukan Mainz 8-1. Mönchengladbach seri 3-3 dengan pasukan Köln. RB Leipzig menang selesa 2-0 ke atas pasukan Darmstadt. Werder Bremen tewas 1-2 kepada pasukan Borussia Dortmund. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Pasukan kedai kejutkan pasukan Atletico Madrid. Pasukan kedai atau Cadiz yang juga sedang bergelut di kelompok pasukan 3 terbawah berjaya mencetak kejutan besar selepas mereka menewaskan pasukan Atletico 2-0 pada malam tadi. Penguasaan bola jelas milik Atletico, tetapi bersebahas serba tidak menjadi anak buah Diego Simeone seperti memperlihatkan sesuatu yang tidak kena dalam pasukan mereka pada ketika ini. Kedua gol pasukan Cadiz telah dijarikan oleh Juan Mi, iaitu pada minit ke-24 dan minit ke-64, dan keputusan tersebut kekal sehingga ke WC penamat. Atletico bagaimanapun masih lagi kekal berada di tangga keempat dengan mengumpul 55 mata. Bayern belasah Mainz 8-1. Bayern Munich kelihatan seperti harimau kelaparan selepas mereka membelasah pasukan Mainz 8-1 pada malam tadi. Kemenangan tersebut masih tidak cukup untuk mendekati pendahulu Bundesliga buat masa ini, iaitu pasukan Bayer Leverkusen yang masih jauh mendahului dengan 7 mata walaupun belum turun pemain setakat ini. Harry Kane berjaya meledak hat-trick dalam perlawanan ini untuk dia terus mendahului carta penjara terbanyak Bundesliga dalam musim ini dengan 30 gol. Leon Goretzka berjaya meledak 2 gol dalam perlawanan ini, manakala Thomas Muller, Jamal Musiala dan juga Serge Gnabry masing-masing meledak 1 gol. Gol sagu hati pihak lawan berjaya dijadikan oleh Nadim Amiri pada minit ke-31. Inter Milan semakin jauh di depan. Inter Milan kini semakin jauh di depan selepas mereka berjaya menewaskan pasukan Bologna dengan keputusan 1-0 di tempat lawan. Kemenangan tipis itu sudah cukup memberikan 3 mata penting buat mereka yang kini sedang mendahului liga dengan perbezaan 18 mata. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut telah dijarikan oleh Jan Aron Bisek pada minit ke-37 yang kekal sehingga WC penamat. Inter setakat ini telah menang sebanyak 24 kali, seri 3 kali dan kalah hanya sekali, menjadikan mereka di antara pasukan terbaik di liga-liga utama di sekitar Eropah. Misi seterusnya Inter Milan adalah meneruskan kemarahan mereka dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah, di mana mereka akan turun menentang pasukan Atletico Madrid dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik, di mana pada ketika ini mereka sedang melalui dengan keputusan 1-0. Perlawanan dijadwalkan akan berlangsung pada pagi Khamis nanti. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain di Eropah. Manchester United akan cuba dapatkan pemain Juventus. Manchester United pada ketika ini dilaporkan sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Juventus, iaitu Gleison Bremer, yang dianggarkan bernilai sekitar 60 juta pound. Manakala pemilik baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, akan membuat keputusan sama ada mahu mengekalkan Erik ten Hag sebagai pengendali pasukan sebelum musim ini tamat, tidak kira apa jua kedudukan terakhir mereka dalam liga. Spurs mahu sambung kontrak Son. Tottenham diberitakan sedang memulakan perbincangan dengan Son Heung-min untuk menawarkan pemain itu kontrak baru di sana. Mereka percaya yang mereka akan mendapatkan persetujuan daripada Son sebelum permulaan musim baru nanti. Chelsea sedia lepaskan Gallagher. Pasukan Chelsea dikatakan sudah bersedia untuk melepaskan pemain tengah mereka, iaitu Conor Gallagher, pada musim panas ini sebagai langkah untuk mendapatkan dana untuk mendapatkan seorang lagi pemain tengah baru. Bruno Guimaraes, Frankie de Jong dan juga Vitinha kini sedang berada dalam senarai pendek mereka. Newcastle mahukan Pedro Neto. Newcastle dilaporkan akan cuba berhabis-habisan untuk mereka mendapatkan pemain sayap pasukan awal iaitu Pedro Neto pada musim panas ini. Mereka beranggapan dan nilai pemain itu adalah sekitar 60 juta pound. Sudah cukup memadai untuk mereka. Newcastle bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada pasukan Liverpool yang melihat pemain itu berpotensi untuk menjadi pengganti kepada Mohamed Salah.
West Ham United berminat dengan Emil Smith Rowe. West Ham United dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Arsenal, iaitu Emil Smith Rowe, yang semakin dipinggirkan pada ketika ini. Pemain yang baru saja berusia 23 tahun itu diberitakan kecewa dengan situasinya di kelab itu pada ketika ini dan tidak akan menolak untuk berhijrah jika ada mana-mana pasukan yang dia berasakan sesuai untuk dia bermain nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.